Dia, terima kasih. Berdasarkan penilaian kifayah baharu mencakupi segenap aspek, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains memutuskan untuk menaikkan kadar bantuan bulanan kepada kumpulan sasar. Laporan itu antara perkembangan semasa dari Negeri Sembilan. Dan terus saja kita ke RTM Seremban bersama Azlina Kamarudin. Silakan Azlina. SOP yang ketat perlu dipatuhi ketika melakukan ibadah solat sunat tarawih mahupun solat secara berjemaah di masjid serta surau sepanjang Ramadan ini. Mufti Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Yusof Ahmad melahirkan rasa syukur apabila kebenaran diberi kepada seluruh masjid dan surau untuk beroperasi ketika Ramadan, terutama bagi ibadah solat sunat tarawih. Kebenaran diberi susulan hasil kerjasama orang ramai sebelum ini yang mematuhi SOP yang ditetapkan seperti penjarakan fizikal ketika solat, membawa sejadah sendiri, kutubah dan bacaan surah yang pendek serta membawa plastik bungkusan untuk selipar atau kasut jemaah. Sehingga sekarang ini kita masih lagi dalam keadaan yang sama, iaitu mendirikan solat secara membuat penjarakan antara jemaah, walaupun ia banyak menghadapi pro dan kontranya daripada sesama masyarakat kita, tetapi perkara ini kita lakukan demi keselamatan dan juga untuk kita menentang ataupun melawan COVID-19 ini daripada merebak semula. Beliau ditemui di Seremban 2. Terdahulu, Jabatan Al-Ehwal Agama Islam mengumumkan kebenaran bagi umat Islam di Negeri Sembilan untuk melaksana ibadah solat sunat tarawih secara berjemaah di mana-mana masjid dan surau dalam negeri ini. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains memutuskan untuk menaikkan kadar bantuan bulanan kepada golongan fakir dan miskin bermula bulan ini. Menurut Ketua Bahagian Agihan Jabatan Zakat Mains, Mahdi Ali, keputusan dibuat berdasarkan kajian melalui penilaian kifayah baharu yang dinilai daripada pelbagai aspek. Kadar minimum bagi bantuan yang disalurkan secara tunai itu bernilai minimum RM250 dan maksimum RM800 sebulan, melibatkan 4,500 penerima. Kita anggarkan untuk bantuan bulanan keseluruhan untuk golongan fakir dan miskin ini berjumlah untuk bulan April ini dijangka sebanyak RM1,432,960. Beliau berkata demikian pada program Cakna Komuniti Negeri FM, anjuran RTM di Masjid Karyah LPJ Labu. Menurut Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan, Wan Arifin Wan Husin, seramai 34 anak yatim dan 10 orang asnaf menerima bantuan sempena Ramadan berupa barangan keperluan harian serta wang tunai. Dengan sedikit sumbangan kita bagi pihak asnaf dan anak yatim ini akan meringankan beban mereka bagi menghadapi bulan Ramadan nanti. Itulah tujuan kita, menyantuni asnaf dan anak yatim. Saya kata berbesar hatilah dan berterima kasih kerana sudi orang kata mengeluarkan sumbangan bersama Main kan. Jadi ini julung-julung kali pertama ataupun yang pertama kalilah dekat Masjid Karyah LPJ ni. Jadi saya cakap terima kasihlah pada pihak RTM yang sudi mengeluarkan sumbangan bersama Main. So bagi pihak Econsave, ini adalah satu sumbangan CSR yang dilakukan dari semasa ke semasa bersama-sama dengan jabatan-jabatan kerajaan amnya seperti Negeri FM dan sebagainya. Ini adalah sumbangan yang sentiasa kita buat bersama. Tak kala menjelang Ramadan, pastinya pelbagai juadah istimewa dijadikan sajian berbuka puasa. Di Negeri Sembilan menjadi tradisi bagi masyarakat adat lingkungan Seri Menanti menyediakan juadah kuih-muih turun-temurun yang diwarisi nenek moyang mereka. Kuih tradisional seperti pengat pisang, mi loka, koci, bosopang, putri mandi dan kelopong antara kuih-muih yang menjadi kemestian untuk berbuka puasa.
Menurut pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan, Dr. Randa Samsudin Ahmad, kuih tradisi berkenaan mempunyai sedikit kelainan berbanding yang dijual di pasaran. Ia istimewa kerana ramuan dan tata cara pembuatannya sedikit berbeza. Kuih-kuih ni memang secara umum dia hampir sama setiap luar, tapi oleh kerana disediakan oleh luak berbeza, oleh ibu seko berbeza, dengan ramuan beza, jadi nama sama tapi cita rasa dia perisa pasti ada beza. Jadi contoh macam di sini, special di sini adalah kuih kuci contohnya, ataupun pengat ada lingkungan. Tak sama dengan Ulu Muar, tak sama dengan Gurun Pasir, dengan Rembau. Pasti masing-masing ada keunikan dia. Masyarakat adat lingkungan merupakan suku yang berada di bawah pemerintahan Diraja Seri Menanti. Antaranya adalah suku Seri Lemak Minangkabau, suku Tanah Datar, suku Tiga Batu, suku Batu Hampar dan suku Seri Lemak Pahang. Setiap daripada mereka masih kuat mengamalkan adat perpatih dalam kehidupan seharian. Masyarakat adat lingkungan di sini kebanyakan dia duduk di bawah tapak kaki diraja lah. Dia macam biasa juga di mana-mana kampung juga. Tapi yang specialnya sini dia tak, kalau kita ada apa-apa perayaan di istana, kita punya macam ibu-ibu sokong akan terlibat sekali di istana. Antara kuih tradisi yang menjadi kegemaran masyarakat ini adalah pengat pisang miloka. Uniknya, menu ini adalah pengat yang dicampur dengan miloka. Miloka ni bukan saja dengan pisang. Dia pun boleh, kita boleh juga insert benda-benda lain lah. Selain pada itu, lain pada pisang tadi boleh juga orang bubur keledek ke, boleh juga nangka pun boleh kita masukkan selain pisang nangka tu. Dan dulu-dulu kita sering makan juadah miloka dengan memang waktu berbuka puasa. Dia jaranglah pula kita makan waktu-waktu biasa lah kan. Tak lapuk dek hujan, tak lokang dek panih. Itulah perumpamaannya kuih-muih tradisi masyarakat adat lingkungan ini dengan waris sokong mereka. Begitulah uniknya Negeri Sembilan, kulinari makanan tradisi ini merupakan antara teras yang menjadi turun-temurun adat pepatih. Hana Adlina Satyun Ahmad, RTM. Sekian paparan dari Negeri Sembilan.